Hidup ini adalah suatu perjalanan singkat saja, 60 tahun. Dalam yang singkat itu, ditolak umur sebelum baligh, tak ada banyak sangat. Barangkali tinggal 50 tahun. Ditolak tidur yang banyak, waktu malam dan petang, tak banyak sangat aktivitinya, yang tinggal sedikit. Ditolak itu dan ditolak ini, barangkali umur insan ni 30 tahun ya kot. Sebentar je 30 tahun. Kadang-kadang belum sempat pun manusia tu. Kadang-kadang calon pilihan raya tak sempat lagi buat harta dalam masa 5 tahun. Bukan tak sempat, sempat tak puas. Dalam masa 5 tahun dia kata dah nak pilihan raya baru. Apatah lagi orang yang menjadi calon di tengah-tengah penggal. Pantas saja masa berlalu. 15 tahun singkat sahaja. Dalam semua masa yang singkat itu, perjuangan manusia kelihatannya begitu hebat. Ada yang bermati-matian, ada yang telah menggadaikan nyawa, diri untuk mengecapi yang ringkas dan singkat itu, sama ada ia sedar ataupun tidak. Insan ajaib, 70 tahun umurnya sedang berfikir untuk memiliki suatu kekuasaan yang dia bersusah payah, yang akhirnya dimiliki dalam masa setahun ataupun 2 tahun. Kadang-kadang manusia kerja, tuan dan juga ramai kita, banyak duit kita kumpul sepanjang waktu kita kerja untuk membina rumah ketika kita pencen. Pencen tu 55 barangkali 3, dia guna 10 tahun, dia kumpul selama 40 tahun atau 20 tahun, 30 tahun dia kumpul. 30 tahun kumpul, keluarkan duit dia, dibina rumah besar. Dia duduk 5 tahun. Tak tahu tuan-tuan kan? Dah kumpul. Dia tanya dia, saya jaga sikit lah, dia kata, nak guna masa tua nanti, nak makan masa pencen. Kebetulan masa pencen pun dia ada darah tinggi, sakit jantung, dia pun tak boleh makan sangat lah. Tapi perjuangannya hebat. Perjuangan itu hebat. Semua perjuangan yang hebat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kata fi khusrin, di dalam kerugian. Kalau ada ahli ekonomi kata anda akan mengalami kerugian, kita kata itu satu ramalan yang patut diberi perhatian kalau dia tokoh ekonomi besar. Jalla wa'ala, Tuhan Azza wa Jal, yang menciptakan manusia, yang menentukan keputusan dan kedudukan kita pada hari kiamat, ke syurga ataupun neraka. Kata rugi, ia suatu kepastian yang tidak ada siapa berhak mencabar kepastian itu. Khusr. Hidup ni suatu perjalanan yang Allah yang menjalankan kita. Suatu perkara kita lepas satu perjalanan, dia melihat hamba-hambanya, dia bagi tahu daripada awal, kamu semua akan rugi. Kamu jalan dalam dunia ni, kamu akan rugi. Lalu ia memberikan pengecualian kepada orang-orang yang bersifat berikut, iaitu ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman bukan dengan maksud percaya Tuhan ada. Ini selalu kita jelaskan, kerana kepercayaan wujudnya Tuhan tidak pernah membezakan antara kita dan orang yang bukan Islam.
Tanya Ramasamy pun dia percaya Tuhan ada. Tanya asing pun dia percaya Tuhan ada. Saya pun beriman, saya pun percaya Tuhan ada. Kita kata awak baru sama dengan asing, Ramasamy, kepercayaan itu. Bahkan awak baru sama dengan iblis. Mungkin kalau lebih keras, tapi iblis percaya Tuhan ada. Orang kata, kau ni nak jadi iblis ke, tak percaya ke Tuhan? Tak betul. Dia percaya, bahkan dia yang mengalami banyak peristiwa-peristiwa penting itu. Dia percaya Tuhan. Iblis. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan, semua itu mewakili tauhid rububiyah. Banyak dimiliki oleh manusia ini, kecuali orang-orang yang ganjil. Ilal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Masalah kita pada pertama, iman mesti bawa pada amal saleh, tapi masalah kepada amal saleh. Apa itu amal saleh? Kerana ada amal yang tidak saleh. Tapi iman dalam yang membawa kepada amalan saleh. Amal saleh itu apa? Amal saleh itu mesti amal yang ikhlas kepada Allah. Amal yang sama dengan tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tadi dia dah beriman, kemudian dia kena ikhlas. Ramai orang bagi buat amal saleh tapi dia tidak ikhlas. Mungkin dia memancing undi. Artinya amal saleh pertama dia ikhlas lillahi ta'ala. Mencari ikhlas ini pun suatu perkara yang sukar, tapi saya tuan banyak memperkatakan mengenainya. Tapi kemudian ia mesti sama dengan tunjuk ajar Allah dan Rasul. Ramai orang yang ingin buat amal saleh tapi tak sama dengan tunjuk ajar Allah dan Rasul. Maka mesti menepati tunjuk ajar Allah dan Rasul. Ada amalan yang niatnya ikhlas tapi tak sama dengan tunjuk ajar Allah dan Rasul, tidak saleh. Itulah ibadah. Ilal ladzina amanu wa amilus salihat, amal saleh. Dua ciri ini tidak mencukupkan satu orang untuk selamat di hari akhirat kelak, jika ia tidak mengikuti dengan proses yang berikutnya ataupun dengan ciri yang berikutnya. Iman yang duduk saja dalam jiwa dan membiarkan masyarakatnya jadi apa? Iman yang tidak berfungsi untuk masyarakat. Hendaklah iman itu diikuti dengan watawasau bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Maka satu orang yang kata tak apalah, kau baguslah datang masjid dah, semayang, beramal dah, dah tua-tua ni, kita bagi tahu dia alhamdulillah, tetapi dengan ciri suratul asr belum cukup. Kata saya ni dah tua-tua dah, nak beramal je, tak nak ambil pusing lah apa yang orang lain nak buat, punya hal dia lah, kubur masing-masing gitu. Kita kata tak selamat. Kena hendak selamat, Allah yang kata rugi. Hendak selamat, hendaklah diikuti dengan watawasau bil haqq. Maka tuan-tuan kena berpesan dengan kebenaran. Bukan satu pihak saja pesan, tawasau, semua pihak berpesan. Orang ni memberitahu orang ni memberitahu dengan kebenaran. Bagi tahu yang benar, pertahankan yang benar, bela yang benar. Dan ini ramai orang tak boleh buat. Sebab tu ramai orang rugi. Dia salat, dia zakat, dia puasa, dia datang ke masjid, tapi dia tidak mau berpesan-pesan dengan kebenaran. Kalau orang cakap pasal kebenaran, dia diam. Mungkin dia kata saya tidak tahu, ataupun saya tak mau masuk campur, ataupun saya tahu tapi tak bagi tahu, nanti orang marah. Kesemuanya menolak apa yang dituntut oleh surah ini, watawasau bil haqq. Lalu dia rasa dia selamat, dia lupa bahawasanya Allah kata dia masih rugi kerana ia belum memenuhi tawasau bil haqq.
Hadirin mukminin yang dimuliakan, saya dan tuan-tuan sangkut pada bahagian ini. Mungkin bahagian kedua pun kita dah sangkut dah. Amal soleh kurang, tapi bahagian ini banyak kita sangkut. Mungkin tuan-tuan datang dengar kuliah dan pulang ke rumah tak tahu apa. Suami datang tak bagi tahu, tak tawasuf dengan isteri dengan kebenaran. Isteri pun datang hanya bagi tahu suami dia tahu bahawasanya, ni pagi Ahad hantar pergi kuliah. Terus saya pergi kuliah. Dia tak bagi tahu suami dia yang benar apa yang dia belajar. Dia tidak bagi tahu isterinya yang benar. Dia tidak tahu bagi tahu anak-anak dia yang benar untuk sentiasa pesan berpesan dengan yang benda yang benar. Dia tidak bagi tahu masyarakatnya yang benar supaya dia pesan berpesan dengan yang benar. Inilah masalah utama kita. Kerana orang iman, amal, diam. Kita tengok dia baguslah orang tua tu, bagus dia semayang, solat, kita pun kata alhamdulillah bagus. Kita tanya adakah ia berpesan kepada kebenaran? Oh, yang tu dia tak lah. Kalau kita tanya dia, biarlah apa nak jadi, yang penting kita tak terlibat. Tak betul. Kena pesan berpesan kepada kebenaran, tak selamat kita. Tuan-tuan, masyarakat Islam yang kita idamkan ialah masyarakat Islam yang pesan berpesan dengan kebenaran. Kita idamkan masyarakat ini, kita idamkan pemerintah yang pesan berpesan dengan kebenaran, kita idamkan rakyat yang pesan berpesan dengan kebenaran. Pesan berpesan kepada kebenaran ini banyak menyebabkan saya dan tuan-tuan rugi. Kalaulah Allah menyebut ilal ladzina amanu wa amilus salihat, stop, kemungkinan ramai kita selamat. Tetapi ilal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq, kena pesan-pesan dengan kebenaran. Beratlah lidah kita untuk cakap benda ni. Bukan lidah saya, tuan-tuan, lidah saya pun berat. Cakap dalam mikrofon boleh lah, face by face. Ramai orang yang berat. Face to face kita mungkin tak boleh untuk cakap awak buat salah, bagi tahu dia face to face. Jauh-jauh kita bagi ya. Oleh kerana itu, inilah kelemahan kita semua. Hebat ulama-ulama dahulu. Tuan-tuan baca sirah Harun Ar-Rashid. Sebab itu ulama-ulama yang bila masuk kepada mereka, wahai Harun, kata mereka, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan kepada engkau takutkanlah Allah pada rakyatmu, kerana engkau akan disoal jawab oleh Allah di hari akhirat, lebih baik daripada para ulama yang menyatakan tidak ada pemimpin sebaikmu. Kerana orang yang memuji engkau, mereka memusnahkan dunia dan akhiratmu. Tetapi ulama-ulama yang mengingatkan engkau, mereka menyelamatkan dunia dan akhiratmu. Kita kalau ada kawan selalu nasihatkan kita, ia kawan yang baik. Kalau dia ada kawan selalu bodek kita, dia kawan yang tak baik. Cari kawan yang selalu nasihat. Kadar mana pesan berpesan dengan kebenaran itu diperlukan, kesungguhannya ialah kadar wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, pesan berpesan dengan kebenaran dan pesan berpesan dengan kesabaran. Artinya sehingga kena sabar. Kalau sekadar aku dah bagi tahu dah, tak naklah nanti dia marah pula, tak cukup. Sehingga kita orang kena bagi tahu, sabarlah awak di atas perjuangan ini, sabarlah awak di dalam membawa risalah agama ini, sabarlah awak dalam menyatakan yang benar ini. Cukup 4 ni baru dia cukup.